من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلاما مع القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جاءنا الهادي البشير مطلق العاني الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في السلام عليكم. الدنيا نعيم وهو في الأخرى متاع البدر علينا من ثنيات الوداع Ini kang itu. Ya, cocok mak. Oke, ana tomat dong. Alhamdulillah. Kita muka surat 3 yang 3 dah. Ke berapa? Tak dengar mak, saya tulis mak. 360. 360. 360 eh? Okey. Wa amara Nabi Umar bin Khattab an yuzawid. Okey.
okey boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat teruskan lagi bacaan kita daripada kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang mana kita semalamnya berhenti pada muka yang ke-360 pada hadis yang ke-725. Wa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Umar bin al-Khattab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Umar bin al-Khattab an yuzawwida 400 rakibin min Ahmas. Nabi pernah menyuruh kepada Sayyidina Umar ibn Khattab untuk mempersiapkan, memberi bekalan kepada 400 penunggang daripada kabilah Ahmas. Faqala ya Rasulullah ma hiya illa aswu'un. Kata ya Rasulullah, Sayyidina Umar kata tidak ada banyak ni kecuali beberapa gantang sahaja makanan yang ada ni. Macam mana kita nak bagi makan 400 tentera ni, 400 orang ni, macam mana? Qala idhhab, pergi je lah. Fadhahaba fazawwadahum minhu. Maka Sayyidina Umar pun dengan beberapa gantang yang ada tu, dia dapat berikan makanan tu kepada 400 penunggang daripada kabilah Ahmas. Fazawwadahum minhu wa kana qadra al-fasili rabidi min at-tamri, dan kadar yang ada makanan itu hanya fasili rabid, umpama tak banyak lah kadar yang tidak banyak. Apabila telah selesai dibahagikan, wa baqiya bihalihi, makanan itu kekal sebagaimana asal. Min riwayati Dukain al-Ahmasi, ini daripada riwayat Dukain al-Ahmasi, wa min riwayati Jarir, wa mithluhu min riwayati Nu'man ibn Muqarrin al-khabara bi'aini. Dalam riwayat Nu'man, khabar ini juga diceritakan dalam riwayat tersebut, illa annahu qala, kecuali dalam riwayat itu disebut 400 rakibin min Muzainah, 400 orang daripada penunggang daripada kabilah Muzainah. Wa min dhalika hadithu Jabir bin fi daini abihi ba'da mautih. Antaranya ialah hadis berkaitan Sayyidina Jabir menceritakan tentang hutang ayahnya setelah ayah dia meninggal. Wa qad kana badala li ghurama'i abihi aslamali, dia telah belanjakan untuk membayar hutang bapaknya itu hartanya. Aslimahi makna harta sendirian dia lah. Dia dah belanja dah. Falam yakbalu, dia tambah, dia kata tambah, tak cukup lah ni. Walam yakun fi thamariha sinina kafafa dainihim, dan tidak adalah pada hasil buah tahun tersebut untuk mencukupi membayar hutang mereka. Faja'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an amarahu bi jaddiha, maka baginda Nabi datang setelah baginda Nabi menyuruh Jabir mengait dan memotong pokok tamar tu, buah tamar tu, wa ja'liha bayadi rafi usuliha, dan diletakkan di bawah, dilonggokkan di bawah pangkal pokok tamar,
Nabi pun datang, famasya fiha wa da'a. Nabi pun datang, Nabi pun lalu dan berdoa pada timbunan buah tamar itu. Fa'afa minhu Jabirun ghurama abih. Maka Jabir dapat membayar balik kepada pemiutang bapaknya, orang yang bapaknya berhutang. Wa fadala mithla ma kanu yajudduna kulla sanatin. Tapi makanan buah tamar yang dikait itu kekal sebagaimana ada seumpama mereka dapat potong pada setiap tahun. Maknanya buah tamar itu setelah diagihkan, dibayar hutang bapaknya, tak berubah. Masih kadar itu dan umpama baru petik untuk tempoh setahun. Wa fi riwayatin mithlu ma a'tahum. Dalam riwayat lain, buah tersebut, tamar tersebut kekal sebagaimana Jabir bagi kepada mereka. Qala wa kana al-ghurama'u yahud. Dan pemiutang tu, ayah dia berhutang ni, dia dengan orang Yahudi. Fa'ajibu min dhalik. Mereka rasa takjub dan hairan daripada peristiwa itu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu asaba an-nasa makhmasatun. Abu Hurairah menceritakan bahawa satu hari orang ramai kelaparan. Faqala li Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah beritahu bahawa Rasulullah beritahu kepada dia, hal min syai', ada apa-apa tak ni? Ada apa yang tinggal ni, orang lapar ni? Qultu na'am, ada ya Rasulullah. Syai'un min at-tamri fil mizwad. Adalah tamar, beberapa tamar dalam mizwad. Mizwad ni daripada bekas daripada kulit. Qala fa'tini bihi, bawa datang makanan yang tinggal tu, tamar yang tinggal tu. Fa adkhala yadahu, maka Nabi masukkan tangannya, fa akhraja qabdah, lalu Nabi celuk tangan dia dalam bekas kulit tadi. Nabi pun keluarkan segenggam. Nabi keluarkan segenggam. Fa basataha wa da'a bil barakah. Nabi keluarkan daripada segenggam, dihamparkan dan Nabi doa dengan berkat. Thumma ud'u 10. Kemudian Nabi suruh panggil masuk 10 orang. Fa'akalu hatta syabi'u. Maka Nabi genggam, letak, dihamparkan, mari masuk 10 orang makan sampai kenyang. Thumma 10, datang balik 10 orang lain. Hatta at'amal jaisha kullahum, sehinggalah dapat diberi makan bala tentera tu semua sekali. Wa syabi'u, dan mereka semua kenyang. Qala khudh ma ji'ta bihi, katanya bawa datang apa yang kamu bawa tadi, ambillah apa yang kamu bawa datang tadi. Fa adkhala yadahu, lalu dimasukkan tangannya, wa qabidha minhu, wa qabidhu, nama kata wa adkhil yadaka, khudh ma ji'ta wa adkhil yadaka wa qabid minhu wa la takubbahu. Ambil balik tamar ini, yang kamu bawa ini, kamu masukkan tangan kamu genggam, keluarkan. Jangan tunggang terbalik, jangan terbalikkan, jangan kosongkan bekas makanan itu. Nak ambil cara celuk tangan, keluarkan saja. Faqabattu ala akthari ma ji'tu bihi. Lalu Abu Hurairah kata, aku pun buat macam Nabi suruhlah. Aku celuk tangan, keluarkan. Fa akaltu minhu, aku dapat makan. Wa at'amtu hayata Rasulillah, aku dapat tamar yang ada dalam tu, aku dapat makan sepanjang tempoh Nabi hidup. Wa Abi Bakrin, sepanjang Abu Bakar hidup. Wa Umar sepanjang Sayyidina Umar hidup. Ila an qutila Uthman, sehinggalah Sayyidina Uthman meninggal. Zaman Sayyidina Uthman baru. Fantuhiba minni, lalu bekas tu dicuri daripada aku. Fadhahaba, hilang, tak ada. Masya-Allah lah. Kalau makna benda tu ada lagi, kalau dia Abu Hurairah wariskan kepada ahli keluarganya, mungkin zaman sekarang boleh lagi celuk makanan tak hilang, tak habis-habis. Tapi syarat Nabi kata, jangan kamu terbalikkan, jangan kamu keluarkan isi tu, kamu celuk, ambil. Berapa lama makna benda ni memang bukan silap mata ni. Ni bukan silap mata, makan sungguh ni. Ini daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, faqad hamaltu min dhalika tamra kadha wa kadha min waskin fi sabilillah. Katanya aku telah ambil daripada tamar itu beberapa wasak, beberapa timbangan tamar, maknanya tamar yang banyaklah untuk buat bekalan berperang fi sabilillah.
Wa dzukirat mithlu hadhihi al-hikayati fi ghazwati Tabuk, dan diriwayatkan seumpama cerita ini menceritakan tentang kisah perang Tabuk pula. Wa anna tamra kana bid'a asyara tamrah, yang mana tamar yang ada itu hanya beberapa belah tamar saja. Beberapa belas tamar sahaja. Jadi tapi dia tak jadi kurang, Wa minhu aidan hadithu Abi Hurairah hina asabahu ju'. Antaranya hadis Abi Hurairah ketika beliau didatangi kelaparan. Beliau merasa lapar satu hari, fastatba'ahu nabiyyu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Hurairah. Ketika itu Abu Hurairah tengah lapar, Nabi SAW panggil dia. Wawajada labanan fi qadahin qad uhdiya ilaihi, lalu didapati adalah satu bekas susu yang diletakkan dalam bekas, dihadiahkan kepada Rasulullah. Wa amarahu an yad'a ahla suffah, lalu Nabi suruh Abu Hurairah panggil ahli suffah, sahabat-sahabat yang tidak ada tidak ada keluarga ni, yang masih muda ni, yang bujang-bujang ni, yang mana mendedikasikan diri untuk mengambil ilmu daripada Rasulullah. Mereka ni duduk di kita panggil di beranda masjid lah Nabi SAW, di kawasan belakang masjid. Mereka duduk di situ, dan mereka ni orang yang susah lah. Jadi mereka pun makan apa yang Nabi makan, kadang-kadang tak makan sebab tidak ada makanan, lapar mereka ni. Lalu bila ada susu tu, Abu Hurairah datang, Nabi suruh Abu Hurairah panggil belaka ahli sufah yang ada. Qala fakultu, Abu Hurairah kata, aku katalah pada Nabi, ma hadzal labanu fihim ya Rasulullah, nak buat apa susu ni dengan mereka ni? Susu ni dengan mereka ni tak cukup ni. Kuntu ahaqqa an usiba minhu syurbatan ataqawwa biha, katanya aku lebih berhaklah dapat susu ni yang supaya aku dapat menguatkan diri aku. Fada'autuhu, tapi macam mana aku juga panggil lah, Rasulullah suruh panggil, aku pun panggil. Jadi benda ini kalau ikut dalam hadisnya, makna Abu Hurairah ni dia tidak i'tiraf secara lisan, tapi benda ini dalam hati dia. Persoalan itu dipersoalkan dalam hati. Sebab Abu Hurairah sahabat ni, seorang mereka ni sangat beradab dengan baginda Nabi SAW. Alhamdulillah. Jadi benda itu, persoalan itu bermain dan berlego dalam diri dia lah. Kata macam mana satu bekas saja nak cukupkan ahli sufah yang ramai, tapi nak macam mana Nabi SAW suruh, dia pun pergi. Wa dzakara amran Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaskiyahum, maka dia pun beritahu bahawa Rasulullah SAW suruh memberi minum kepada ahli sufah itu. Jadi Abu Hurairah bertindak sebagai orang yang mengedarkan air susu itu. Bila dipanggil belaka, Abu Hurairah pun bagi pada seorang, lepas tu siap minum bagi pada seorang. Faja'altu u'ti rajula, aku pun mula membagi setiap orang, fayashrabu, lalu orang itu minum, hatta yarwa, sehingga dia rasa kenyang. Thumma ya'khudhuhu al-akhar, kemudian susu itu diambil oleh orang lain, hatta rawiya jami'ahum, sehingga kenyang, hilang dahaga ke semua mereka. Qala fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qadaha, lalu Nabi pun ambil susu tadi. Wa qala bakitu ana wa anta, Rasulullah kata, ya Abu Hurairah, sekarang tak ada dah, semua orang dah minum, tinggal aku dengan kamu. Uq'ud fashrab, duduk minum. Nabi suruh Abu Hurairah duduk minum. Fasharib, betul, Abu Hurairah pun minum lah. Sebelum ni tak minum lagi, dia hanya agihkan sahaja pada ahli sufah yang lain. Thumma qala ishrab, kemudian lepas minum tu Nabi kata lagi, minum. Wa ma zala yaquluha wa ashrabu hatta qultu la, sentiasalah Nabi suruh ishrab, aku pun minum, ishrab, aku pun minum, ishrab, sehinggalah aku kata la, cukup dah. Wallazi ba'athaka bil haq, demi Allah Ta'ala yang mengutuskan dengan kebenaran, ma ajidulaha maslaka, aku tak ada ruang dah dalam perut aku nak minum ni. Fa akhadhal qadaha, Nabi pun ambil bekas air tadi, yang susu tadi. Fahamidallah, Nabi pun puji Allah Ta'ala. Wasamma, Nabi baca bismillah. Wa syaribal fadlat, Nabi pun minum baki. Jadi Rasulullah tahu, mu nak sangat minum, mu risau sangat tak ada air,
Habis susu ambil minum. Minumlah sampai kenyang. Sampai Nabi suruh minum kata tak ada jalan dah nak masuk dah. Tak ada jalan nak masuk. Wa fi hadits Khalid bin Abdul Uzza annahu ajzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syatan. Daripada Khalid dia menceritakan dia menyembelih seekor kambing kepada Nabi. Wa kana iyalu Khalid akathiran. Walhal anak keluarga dia ataupun kita kata tanggungan dia lah. Iyalu Khalid, tanggungan Khalid ni ramai. Dia mempunyai anak yang ramai. Yadhbahu syata fala tabidu iyalahu. Yang mana dia menyembelih kambing yang tidak mencukupkan ahli keluarga ni. Kalau sembelih kambing tu pun nak beri makan tak banyak, tak cukup. Azman satu-satu. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala min hadhihi syah. Dan Nabi SAW makan daripada kambing yang disembelih itu. Wa ja'ala fadlataha fi dalwi Khalid. Kemudian dijadikan lebihan itu dalam bekas Khalid. Bekas yang Khalid bawa tu, lebihan pada kambing itu Nabi letak dalam bekas Khalid itu. Wa da'alahu bil barakah. Dan Nabi doa dengan keberkatan. Fa nathara dzalika li'iyala. Lepas tu Khalid ambil bekas makanan yang diletakkan baki kambing tadi, dia pun ambil nathara dzalika li'iyala. Dia pun betahkan, dia pun hampakan dan kita panggil keluarkan kepada ahli keluarga dia. Fa akalu. Mereka pun makan. Wa afdalu. Bahkan ada lebih. Zakara khabarahu ad-Dulabi. Cerita ini diriwayatkan oleh ad-Dulabi. Fi hadithil ajuri fi inkahin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali Fatimata. Pada hadis Ajuri pada menceritakan Nabi menikahkan Sayyidina Ali dengan Fatimah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Bilal bi qas'atin min arba'ati amdarin aw khamsah. Nabi suruh Bilal bawa qas'ah bekah kita panggil mangkuk lah yang mengandungi 4 mud, 4 cupak daripada makanan ataupun 5 cupak. Wa yadhbahu jazura, dan disembelihkan seekor kambing liwalimatiha, untuk walimah Sayyidatina Fatimah ni. Qala fa ataituhu bidzalik. Lalu kata Bilal, aku pun datang kepada Nabi. Fa ta'ana fi ra'siha. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pun pegang pada kepala kambing tadi, untuk mendoakan barakah tadilah pada makanan tadi. Thumma adkhalan nasa rufqah. Kemudian datanglah manusia sekumpulan. Ya'kuluna minha hatta farahu. Mereka makan sehingga mereka selesai. Wa baqiyat minha fadlah. Dan makanan itu kekal, masih tinggal ada lebihan. Fa baraka fiha. Nabi SAW mendoakan barakah. Wa amara bihamliha ila azwaji. Nabi suruh bawa baki makanan yang dijadikan walimah itu kepada isteri baginda. Wa qala qulna wa at'imna man ghasyiakum. Nabi kata makan dan berilah makan orang yang datang kepada kamu. Nabi kata ambil, lepas tu ada siapa-siapa tetamu mari beri makan. Wa fi hadits Anas tazawwaja Rasulullah SAW. Dalam hadis Anas menceritakan bahawa Nabi SAW nikah dengan mak dia lah, Ummu Sulaim. Fasana'at Ummu Sulaim haisan. Ummu Sulaim pun buat hais. Hais ni satu bentuk makanan campuran manisan yang campur daripada tamar, gandum dan seumpamanya. Hais ni benda ini zaman sekarang ni mudah. Ada kecanggihan alat teknologi, boleh tarik je makanan yang Nabi makan ni. Apa hais macam mana, sarit macam mana. Ada beberapa daripada YouTuber Arab ni yang mereka cuba buat balik, menggambarkan balik bagaimana pertamanya makanan ni dah maklum di kalangan Arab. Cuma ni bahan-bahan tu mungkin ada campuran sikit, bahan moden, bahan yang tambahan supaya jadi sedap. Tapi hais ni macam bentuk kita kata jenis manisan yang dicampur tamar, gandum dan seumpamanya, sam ni kita panggil macam butter, mentega macam tu lah, minyak sapi macam tu, supaya dihidangkan kepada orang ramai. Masa mana ni? Masa pernikahan Ummu Sulaim dengan Rasulullah SAW. Faja'alatku fi taub, maka diletakkan dalam bekas makanan.
dalam talam bekas makanan supaya dapat orang makan. Fadhahabtu bihi ila Rasulillah SAW. Aku pun bawa datang kepada Nabi SAW. Faqala dha'hu. Nabi kata letak dia. Wahai Anas, wad'u li fulanan wa fulan. Panggil si fulan. Wa man laki tak. Dah panggil siapa yang kamu jumpa terus jangan panggil. Rasulullah panggil ajak makan. Fada'autuhu. Maka aku seru panggil mereka. Walam ada ahadan laki tuhu illa da'autuhu. Aku tidak biarkan seorang pun. Kecuali kalau jumpa aku akan ajak sekali. Wa dzakara annahum kanu zuha'a 300. Maka disebut bahawa bilangan yang mari makan itu ialah kadar 300 orang, hatta mala'us suffata wal hujrah, sehingga penuh lorong-lorong. Sufah makna bahagian beranda rumah dan juga bilik-bilik penuh, ramainya orang mari datang makan walimah ni. Faqala lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beritahu, tahallaku asyarah. Buat bulatan 10 orang 10 orang buat bulatan. Nabi nak agihkan makanan ni. Wa wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala ta'am. Nabi pun letakkan tangannya di atas makanan. Fada'a fihi. Nabi pun doa. Wa qala masyaallahu an yakun. Nabi pun bacalah apa yang Nabi baca. Fa'akalu, mereka makan hatta syabi'un kullum, sehingga kenyang kesemuanya. Faqala li irfa'. Lalu dia suruh Sayyidina Anas akak balik bekas makanan, talam makanan tu. Fama adri hina wudi'at kanat akthar am hina rufi'at. Aku pun tidak tahu masa aku letak mula-mula tadi lebih banyak ke sekarang lebih banyak makanan. Jadi maknanya seakan makanan tu tidak berubah walaupun telah ramai makan. Wa aktsaru ahadits fi hadhihi al-fusul ats-tsalatsati fi sahih. Kebanyakan hadis dalam fasal 3 ini ada disebut dalam kitab-kitab yang sahih. Wa qad ijtama'a ala ma'na hadis fi hadzal fasli bid'ata asyara min as-sahabah, dan telah sepakat pada menyatakan makna hadis ini, hadis fasal ini, beberapa belas orang dari kalangan sahabat. Rawahu anhum ad'afuhum, dan daripada sahabat ini, sahabat dah berbelas orang yang meriwayatkan peristiwa yang makna sama. Dan daripada mereka tabi'in pula berkali ganda lah. Kerana sahabat tu, tabi'in ni lagi ramai yang meriwayatkan daripada sahabat. Minat tabi'in thumma man la yan'addu ba'dahu. Kemudian tidak terbilang orang yang meriwayatkan daripada mereka selepas itu. Wa aktsaruha fi qisas masyhuratin, dan kebanyakannya pada menceritakan kisah yang masyhur. Wa majami'a masyhudatin, dan peristiwa-peristiwa yang ramai orang, yang disaksikan oleh ramai. La yumkinu tahaddutsu anha illa bihaq, yang tidak mungkin penceritaan itu kecuali diceritakan dengan benar. Wala yaskutul hadiru laha ala ma unkira minha, maka tidak akan diam orang yang hadir kalau ada terdapat sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak betul daripada cerita itu. Tetapi nampaknya setiap cerita itu tidak ada yang mengingkari peristiwa itu berlaku, menunjukkan peristiwa ini memang betul berlaku, seakan datang kepada kita dengan jalan mutawatir. Kemudian kata Syekh Qadhi Iyad, faslun fi kalami syajarati wa syahadatiha lahu bin nubuwati wa ijabatiha da'watah. Pasal pada menyatakan cerita tentang pokok dan penyaksian pokok pada Nabi dengan kenabian, dan bagaimana pokok tadi menyahut panggilan Nabi. Wa akhbarana Ahmad bin Muhammad bin Ghalbun Al-Syaikh Salih fima ajazanihi an Abi Umar Al-Talamanki an Abi Bakr bin Muhandis an Abi Al-Qasim Al-Baghawi haddathana Ahmad bin Imran Al-Akhnasi haddathana Abu Hayyan At-Taimi wa kana saduqan an Mujahidin an Ibn Umar qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fi safar. Kami bersama Rasulullah dalam satu pemusafiran. Fadana minhu a'rabi, tiba-tiba datang kepada kami seorang Arab Badawi. A'rabi ni Arab Badawi, orang Badawi. Faqala ya A'rabiyyu aina turid? Maka Nabi tanya, wahai orang Arab, orang Arabi, wahai Badawi, ke mana kamu nak pergi? Qala ila ahli, aku nak balik kepada keluarga aku. Faqala halaka ila khairin, kamu nak tak kebaikan? Qala ma huwa, apa kebaikan tu? Qala tashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kamu mengucap dan bersaksikan tiada Tuhan kecuali Allah semata-mata, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad itu hamba-Nya dan pesuruhnya. Qala man yashhadu laka ala ma taqul? Badawi tadi tanya, siapa yang jadi saksi bahawa apa yang kamu kata ni benar? Qala hadhihi syajarah, pokok tu.
As-samurah, pokok samurah ni pokok jenis besar. Boleh tengoklah pokok samurah. Boleh tarik dalam internet dah sekarang ni, mudah sekarang ni. Samurah, pokok jenis besar yang ada di pada pasir. Batang dia tinggi, lepas tu dia punya dahan dan juga kita panggil daun-daunnya rimbun. Okey. Pokok ni samurah ini, wahya bi syati'il wadi, ada pada tepi wadi tu. Wad'uha fa innaha tujibuka, kamu panggil dia, mari sini, dia akan sahut seruan kamu. Fa aqbalat ta'khudhul ardu hatta qamat baina yadayhi, maka berpalinglah dia pokok tadi, maka dia pun berjalan di atas tanah sehingga berada di pokok tadi. Bila Nabi SAW panggil, pokok tadi pun dia bangun tu maknanya dia keluarkan akar dia, datang duduk berdiri depan Nabi, datang daripada jauh tu datang. Fast ashhadaha thalathan, maka Nabi suruh dia mengucap 3 kali. Fa syahidat annahu kama qala, maka pokok ini mengucap, pokok bercakap bahawa Nabi ini betul lah Nabi, mengucap 3 kali. Summa raja'at ila makaniha, kemudian pokok ini pun undur balik kembali kepada tempat asal dia. Nampak tak? Macam pokok ni macam mana? Orang yang tengok cerita contoh apa? Lord of the Ring. Dalam episod mana pokok bangun gitu kan? Pokok bangun berperang sekali. Jadi benda itu berlaku sama Nabi. Yang kita tengoknya hanya dalam cerita Lord of the Ring saja. Bagaimana pokok boleh berjalan, boleh berperang. Ni pokok bangun sungguh ni. Bangun berjalan dengan akar-akarnya datang pada Rasulullah. Itulah mukjizat Nabi SAW. Wa an Buraidata, daripada Buraidah, sa'ala Arabiyyun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayah. Jadi Arabi tadi tanya kepada Rasulullah tanda. Tanda apa, tanda kenabian Nabi ni. Minta daripada Nabi ni tunjukkan bukti. Faqala lahu, Nabi kata, kulli tilka syajarah, katakanlah kepada pokok itu, Rasulullah yad'uki, Rasulullah panggil kamu. Rasulullah panggil kamu. Jadi qala famalati syajaratu an yaminiha wa an shimaliha wa baina yadayha wa khalfaha, maka pokok itu pun mula bergerak ke kanan, ke kiri, baina yadayha, depan, belakang, fataqatta'at uruquha, lalu tercabutlah dia punya akarnya. Akar dia tercabut daripada tanah. Thumma ja'at takhuddu al-ardha wa tajuru uruqaha mughbarratan. Kemudian pokok ini pun mulalah berjalan dan dia mengheret akar-akar dia sehingga menyebabkan berlaku apa? Berdebu-debu. Tanah tu jadi berdebu lah. Dia berjalan pokok ni ke arah Nabi. Hatta waqafat baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah pokok ini duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu pokok ini kata apa? Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam ke atas engkau wahai Rasulullah. Pokok menyahut salam. Beri salam. Kata Nabi, qala al-a'rabiyyu, Arabi kata murha faltarji' ila mambitiha. Kata suruhlah ya Rasulullah, suruh pokok ni pulang balik. Faraja'at, pokok ni pun pulang balik. Fadalat uruquha fi dhalika fastawat. Lalu jadi akar tadi turun balik ke bawah dan jadilah dia tegak sebagaimana asal. Faqala al-a'rabi, Arabi tadi orang Badawi kata, i'dhan li asjudu laka ya Rasulullah, beri izin aku nak sujud. Asjud laka, aku nak sujud pada kamu ya Rasulullah ni. Ni pokok mari ni mengucap, aku nak sujud kamu.
Qala law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Nabi pun kata, kalaulah aku boleh suruh seseorang sujud kepada seseorang manusia, sama sujud sama dia, nescaya aku akan suruh isteri sujud kepada suaminya. Qala fa'dhan li an uqabbila yadayka wa rijlaika. Kalau gitu tak apalah ya Rasulullah, tapi izinkanlah aku nak cium tangan kamu dan kaki kamu. Fa'adhina lahu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izinkan. Dalam Busiri, Imam Busiri sebut apa? Ja'at li da'watihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadamin. Datang kepada Nabi, ja'at li da'watihi ashjaru sajidatan, datang kepada Nabi ni dengan sebab seruan Nabi, pokok-pokok mari dalam keadaan sujud. Tamshi ilaihi ala saqin bila qadami, datang kepada Nabi dengan apa? Dengan batang pokoknya sekali semua itu, tanpa ada kaki, mari dengan sekali, dengan akar-akarnya, dengan batang-batangnya datang, mari dengan sebab seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay? Hadis yang seterusnya, wa fi sahih, dan hadis yang sahih, fi hadis Jabir bin Abdullah at-Tawil, hadis yang panjang daripada Jabir bin Abdullah, dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqdi hajatah. Nabi satu hari pergi menunaikan hajatnya, Nabi ingin buang air lah. Falam yara syai'an yastatiru bihi, tapi tidak ada sesuatu yang Nabi dapat jadi penghalang. Fa idza bi syajaratain, tiba-tiba adalah dua pokok, bi syati'il wadi, yang duduk pada hujung wadi. Fantalaqa Rasulullah SAW ila ihdahuma, lalu pun Nabi pergi kepada salah satu pokok itu. Fa akhadha bi ghusnin min alsaniha, lalu Nabi ambil satu dahan daripada dahannya. Faqala in qadi alayya bi idznillah, tunduklah kepada aku dengan izin Allah. Dia suruh batang dia tu labuhkan, rendahkan supaya dapat menutup Nabi. Nabi nak qada hajat. Fanqadat ma'ahu kalba'in, lalu jadi turun dan tunduklah pokok tadi seumpama unta bila kita suruh dia turun, dia akan turun kan. Kalba'irin makhshushi alladhi yusani'u qa'idahu, yang dia patuh kepada orang yang memandu unta, sebagaimana patuhnya kepada tuang dia itu, orang yang pandu dia itu. Wa dzakara annahu fa'ala bil ukhra mithla dhalik. Dalam riwayat lain diceritakan Nabi juga buat pada pokok yang satu lagi, hatta idza kana bil mansafi bainahuma, sehinggalah duduk di tengah antara kedua pokok itu. Qala ilta'ima alayya biiznillah, bercampur, kita bercantumlah kamu berdua. Nabi suruh pokok ini bercantum dua supaya dapat menutup, dapat jadi sitrah, dapat jadi penghalang, dapat melindung Nabi nak qada hajat ni. Falta'amata, maka bercantumlah kedua-dua pokok tadi dan tak dicantum. Wa fi riwayatin ukhra qala ya Jabiru kulli hadhihi syajarah, dalam riwayat lain pula Nabi suruh Jabir, kulli hadhihi syajarah yaqulu laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilhaqi bi sahibatiki hatta ajlisa khalfakuma, kamu dekatlah bersama pokok yang satu lagi sehingga aku dapat duduk di belakang kamu. Fa fa'altu, maka Jabir pun buat. Fa zahifat, maka bergeraklah pokok tadi, hatta lahiqat bi sahibatiha, sehingga pokok ini bercantum dengan pokok yang satu lagi. Fa jalasa khalfaha, sehingga Nabi dapat duduk belakangnya. Fa kharajtu uhdiru, maka Jabir pun keluarlah pergi berlari-lari, nak lari jauh lah sebab Nabi nak qada hajat ni, supaya tidak ganggu Nabi. Wa jalastu uhaddithu nafsi, aku pun lari jauh, aku pun bercakap dalam diri aku ni, kata pelik sungguhlah pokok ni. Dia cerita tentang apa? Cakap tentang peristiwa yang pelik yang berlaku depan mata ni. Faltafatu, tiba-tiba aku pun berpaling. Fa idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muqbilan, tiba-tiba Rasulullah pun datang daripada arah dia selesai qada hajat, Nabi pun datang. Wasyajaratani qad iftaraqata, yang mana pokok itu telah bercerai balik. Wa faqamat kullu wahidatin minhuma ala sakin, maka berdiri setiap pokok itu atas batangnya masing-masing. Fa waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqfatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhenti sekejap. Nabi pun berhenti sekejap. Faqala bi ra'sihi, Nabi pun
qala bi ra'si, Nabi pun buat isyarat dengan kepalanya. Yaminan wa shimalan. Nabi pun buat isyarat kanan dan kiri. Ke kanan ke kiri. Sama ada Nabi suruh pokok itu beralih kepada tempat asal ataupun Nabi ucap selamat kepada pokok itu tadi. Nabi pandang kepala belah kanan, Nabi belah kiri. Okey. Wa an Usamah bin Zaidin nahwuhu, daripada Usamah bin Zaid seumpama cerita ini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di maghazi. Nabi berkata kepada aku pada sebahagian peperangan yang berlaku, hal yakni makana li hajati Rasulullah, adakah di sana tempat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam qada hajat? Faqala innal wadi ma fihi mawdi'un binnas, kata ni wadi ni tidak ada orang di sini ni. Qala hal tara min nakhlin aw hijarah, ada tak pokok-pokok tamar ataupun batu-batu yang boleh digunakan untuk buat berlindung untuk qada hajat ni? Qultu ara nakhlati mutaqaribat, adalah beberapa pokok-pokok tamar yang dekat-dekat. Qala in taliq wa kullahunna inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an ya'tina. Kata pergi kamu dan beritahu Rasulullah suruh kamu datang di makhraji Rasulullah, untuk Rasulullah ini keluar qada hajat. Faqul lil hijarati mithla dhalik, dan beritahu kepada batu-batu tu seumpama itu. Faqultu dzalika lahun, aku pun katalah kepada pokok dan juga batu tadi. Fa wallazi ba'athahu bil haqq, demi Allah yang membangkitkan Rasulullah dengan kebenaran, laqad ra'aytu nakhalatin yataqarrabna hatta ijtama'na, aku dapati pohon-pohon tamar ini jadi dekat sehingga mereka berhimpun, sehingga boleh buat tabir. Wal hijarata yata'aqadna hatta sirna rukama, dan batu-batu itu datang berhimpun sehingga jadi longgok. Fajalasa khalfahunna, lalu Nabi pun duduk berselindung di belakang pokok tersebut. Falamma qada hajatahu, apabila Nabi selesaikan hajatnya, dia berkata kepada aku, kullahunna yaftariqna, beritahu kepada pokok itu pergi bercerai balik. Walladhi nafsi biyadi, demi Allah Ta'ala yang nyawaku di tangannya, la ra'aituhunna wal hijarata yaftaraqna hatta udna ila mawadhi'ihin, aku dapati pokok itu dan batu-batu ini bercerai balik sehingga mereka kembali ke tempat masing-masing. Wa qala Ya'la bin Siyabah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masir, aku bersama Rasulullah dalam satu perjalanan. Wa dzakara nahwan min hadainil haditsain, lalu disebut seumpama apa yang ada dalam dua hadis ini. Wa dzakara fa amara wadiyataini fandammata, disuruh dua pokok wadiyataini pokok lah pokok anak pokok tamar, pokok tamar yang kecil, pokok yang kecil, lalu pokok tadi dua tadi bercantum. Wa fi riwayati asya'ataini, dalam riwayat lain asya'atai, pokok juga ni nama pokok lah. Wa an Ghayalan ibnu Salamah As-Thaqafi mithluhu, daripada Ghayalan ibnu Salamah seumpama hadis itu juga, fi syajaratain, disebut syajaratain. Wa an Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithluhu fi ghazati Hunain, daripada hadis Ibnu Mas'ud seumpama hadis ini menceritakan itu berlaku pada peperangan Hunain. Wa an Ya'la bin Murrah wa huwa ibnu Saybayah aidan zakara asya'a ra'aha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyebut beberapa perkara yang dilihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara anna Talhatan au Samuratan, maka diceritakan Talha atau Samurah. Talha ni nama pokok lebih kurang macam pokok Samurah tadi lah, pokok yang batangnya tinggi, ada daunnya rendang, atas dia rendang daun dia jadi macam payung tu. Talha ataupun Samurah. Talha nama pokok bukan nama sahabat Nabi. Ataupun Samurah, syak daripada rawi, ja'at, datang, fa'atafat bihi, lalu datang mengelilingi Nabi. Thumma raja'at, kemudian pokok ini pun kembali balik ila mambitiha, kepada tempat asal dia. Faqala Rasulullah SAW, innaha sta'dhanat an tusallima alayya, dia minta izin nak beri salam pada aku, dia mari nak beri salam kepada aku. Wa fi hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, adzanatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jin, Nabi satu hari telah memberi tahu kepada jin, mana pada malam itu berlaku Nabi berdakwah kepada jin. Laila tastama'u lahu syajaratun, adzanat syajaratun, adzanat syajaratun fa'il bagi adzanat. Pokok ini minta izin kepada Nabi untuk beri salam. Pada mana? Pada peristiwa pada malam tersebut itu Nabi sedang berdakwah kepada jin. Laila tastama'u lahu, hari pada malam di mana jin ni mendengar Nabi membaca Quran dan mereka
datang untuk beriman kepada Nabi. Pada malam tu juga pokok itu datang minta izin untuk beri salam kepada Nabi. Wa an Mujahidin an Ibn Mas'udin fi hadzal hadis anna al-jinna qalu, bahawa jin berkata, man yashhadu laka. Jin tanya Rasulullah, ya Muhammad, siapa yang dapat jadi bukti kepada kamu ni betul Rasul? Hadhihi syajarah. Qala, Nabi kata pokok ini. Ta'ala ya syajaratu. Nabi pun panggil, wahai, mari sini pokok, datang ke sini. Faja'at tajuru uruqaha laha qa'aqi'ah. Maka datang pokok mengheret akar-akarnya, mengheret akar-akarnya dan sehingga didengar qa'aqi'ah ni, sehingga didengar suara yang kuat seperti suara geseran alat pemisah gandum. Nak menunjukkan bahawa datang tu beringat sekali dengan bunyi. Nampak? Melihat tu betul dah dapat lihat dengan mata. Bukan sekadar lihat, ada bunyi. Apabila pokok tu datang diheret, akar-akarnya berjalan atas tanah berbunyi. Wa dzakara mithlal hadithil awal aw nahwah, disebut seumpama hadis yang pertama atau seumpamanya. Qala al-qadhi Abul Fadl hadza ibn Umar, ini Ibnu Umar, wa Buraidatu, wa Jabirun, wa Ibnu Mas'udin, wa Ya'la bin Murrah, wa Usamah bin Zaid, wa Anas bin Malik, wa Ali bin Abi Talib, wa Ibnu Abbas, wa ghairuhum qad ittafaqu ala hadhihi al-qissah nafsiha aw ma'naha. Semua sahabat yang disebut tadi telah sepakat menceritakan kisah ini ataupun yang mana ertinya sama. Wa qad rawaha anhum 'anit tabi'in adha'afuhum, dan di kalangan tabi'in meriwayatkan daripada mereka bilangan yang berganda-ganda banyaknya. Fasarat fi intishariha minal quwwah haitsu hiya, maka jadilah tersebarnya hadis ini, cerita ini daripada kekuatan sebagaimana ada. Kuatlah makna cerita ini, bukan makna tipu dah. Benda ini benda yang seakan-akan benda yang tidak dinafikan berlaku. Kerana sahabat sepakat dan orang ramai riwayat pada sahabat pula. Wa dzakara Ibnu Furak annahu sallallahu alaihi wasallam sara fi ghazwati Taif lailan. Nabi SAW berjalan pada peperangan Taif pada satu malam. Wa huwa wasinun, dalam keadaan Nabi mengantuk. Nabi berjalan, fa'taradathu sidratun, lalu menghalang jalan Nabi ni. Nabi naik kenderaan lah. Naik kenderaan. Jadi dalam keadaan mengantuk Nabi jalan tu. Fa'taradathu sidrah, lalu dihalangi oleh pokok sidrah. Pokok bidara ada dalam perjalanan tu. Fajarat lahu nisfa. Jadi Nabi tak mengantuk, tak perasan ada pokok. Maka pokok itu tak, bukan ni nak biar Nabi langgar dia. Maka pokok itu jadi terpecah dua. Hatta jaza bainahuma, sehingga dapat Nabi jalan di antara kedua batang pokok tadi yang telah berpecah, terbelah dua tu, supaya dapat apa? Dapat jalan. Supaya tidak halang Nabi tidak terantuk dan seumpamanya. Sehingga Nabi dapat melepasinya. Wa baqiyat ala saqaini ila waqtina hadha. Kemudian Ibnu Furak cerita bahawa pokok ini kekalah ada dua, terbelah dua itu sehingga waktu dia tu. Wahiya hunaka ma'rutun mu'azzamah, dan di sana tempat dikenali yang memang diagungkan, tempat orang mari ramai. Itu pada zaman itulah. Tapi zaman kita kata muhakik, mana zaman ni mungkin dah nampak dah lah. Dah nampak. Mungkin pokok tu telah dipotong ke guana, dibuang ke. Rumah Nabi orang rombok. Tak, rumah tempat kelahiran Nabi orang rombok. Kesan-kesan hak tinggal telaga atau bertelaga pula apa ni? Khandak, parit bakul khandak pun di kamu balik. Nampak? Tapi pada zaman tu, sampai zaman tu dia cerita masih ada tempat tersebut yang mana terbelah, terbagi dua pokok tu supaya Nabi nak lalu tengah, tak halang Nabi. Orang mari ramai. Nampak tak? Jadi sahabat dan tabi'in, ulama besar dia tak suruh. Ni syirik ni. Kita kena potong pokok ni, nanti orang mari ramai menyembah. Ada yang menarik ni lebih menghairankan. Ada saya tengok semalam, ada orang tu dia kata ila hadratin Nabi sallallahu, kita baca Fatihah kadang kita mulakan dengan kita sedekahkan Al-Fatihah. Nak kita menyedekahkan Fatihah kepada hadratin Nabi, kepada Rasulullah, pada sahabat, pada ahli bait, pada ulama, dan kepada ibu bapa kita sedekahkan Fatihah tersebutlah.
atas tujuan ila hadratin Nabi itu tawassul dengan Rasulullah. Ada. Jadi dia kata ila hadratin Nabi itu kita seru Nabi mari. Ila hadratin Nabi itu kita suruh Nabi hadir. Kita seru Nabi mari kata. Jadi makna pelik sungguhlah manusia ni apabila berlagak pandai, berlagak alim ni macam-macam keluar. Jadi tahlil kata tak boleh pergilah. Sebab tahlil tu majlis syirik, majlis menyeru Rasulullah datang. Kita memuja dan menyeru Rasulullah sebab bila sebut hadratin Nabi. Jadi tak boleh masuk sekali dalam tahlil. Tapi makan tak apa kata dia. Makan tak apa. Sebab tidak ada larangan kita makan. Makan tak apa. Jadi kita jangan masuk majlis ila hadratin Nabi tu, kita pergi basuh pinggan, kita pergi siap-siapkan pergi dapur tolong, tak apa. Tapi jangan baca Fatihah, jangan masuk majlis hadratin Nabi, jangan baca Yasin tu. Ya, manusia apabila hilang satu bentuk cahaya dalam akal tu, dia tak nampak benda mana betul mana salah. Habis. Kat mana tadi? Wa min dhalika, di antaranya ila hadithu Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi. Jibril kata pada Nabi, wa ra'ahu hazinan. Jibril mendapati Nabi ni sedih. Atuhibbu an urika ayah? Nak tak aku petunjukkan kepada engkau bukti? Qala na'am, nak. Fa nadhara Rasulullah SAW ila syajaratin min wara'il wadi. Nabi pun pandang kepada satu pokok yang ada di belakang wadi. Faqala ud'u tilka syajarah. Jibril pun kata, ya Muhammad, mempanggil pokok tu mari. Faja'at tamsyi'a hatta qamat baina yadayha. Maka mulalah pokok itu datang berjalan sehingga dia berdiri depan Rasulullah. Qala murha faltarji'. Jibril pun kata pada Rasulullah, suruh Muhammad, kamu suruh dia kembali balik. Fa'adat ila makaniha. Pokok tu pun kembali kepada tempat dia. Wa an aliyin nahwu hadha. Dan daripada Sayyidina Ali, riwayat daripada Sayyidina Ali seumpama hadis ini. Walam yadhkur fiha Jibril, tapi tidak disebut Jibril. Qala Allahumma arini ayah. Dalam tu hadis tu Nabi sebut, ya Allah tunjukkan kepada aku ayatan la ubali man kadzabani ba'daha. Yang mana aku tidak peduli dah siapa yang mendustakan selepas padaku. Nabi SAW sedihlah. Kaum dia mendustakannya, menolak seruannya. Jadi dia pun minta supaya Allah Ta'ala tunjukkan bukti yang mana aku tak peduli dah lepas tu orang mendustakan aku tak peduli, aku teruskan tugas aku untuk berdakwah. Fada'a syajarah. Nabi pun panggil pokok. Wa dzakara mithlah, dan disebut seumpama apa yang dalam hadis sebelum ini. Wa huznu sallallahu alaihi wasallam, sedihnya Nabi SAW itu litakdzibi qaumi, kerana mendustakan oleh kaumnya. Wa talabuhul ayata lahum la lahu, dan Nabi minta bukti itu tujuannya sebagai bukti kepada kaum dia, bukan bukti kepada dia. Dia telah tahu dah. Tapi bukti itu sebagai untuk menjadi bukti kepada kaum dia. Wa dzakara Ibnu Ishaq anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a rukanata mithla hadhihi al-ayat fi syajaratin da'aha. Nabi ara rukanata. Nabi memperlihatkan kepada rukanah seumpama bukti ataupun mukjizat itu daripada pokok yang diseru dipanggil. Fa'atat, maka datang pokok itu hatta waqafat baina yadayhi, sehingga dia duduk diri depan Nabi. Thumma qala irji'i, kembali balik. Nabi suruh kembali balik semula. Faraja'at, pokok itu pun kembali balik. Wa an Hasani annahu alaihi salam syaka ila rabbih. Daripada Hasan diceritakan bahawa Rasulullah ini mengadu kepada Tuhannya, min qaumihi, daripada kaumnya, wa annahum yuqawifunahu, dan mereka ni menakutkan dia. Nakut mana-mana, mengugut Nabi SAW untuk bunuh. Wa sa'alahu ayatan ya'lamu biha alla makhafata alaih, maka Nabi minta ditunjukkan satu bukti supaya dia dapat tahu bahawa sebenarnya tak perlu takut pun, jangan takut. Fa'auhallahu ilaih, maka Allah Ta'ala wahyu kepada Rasulullah, aniti wadi kadha, pergi kepada wadi demikian fihi syajarah, di sana ada pokok. Fad'u ghusnan minha ya'tika, panggillah satu pokok daripada itu, dia akan datang. Fa'ala, Nabi pun buat. Faja'a yakhutul arda khatta, dah kedatanglah pokok tadi, naik, dia cabut akar dia, datang membuat garisan di atas tanah. Datang dengan diheretkan akar-akarnya sehingga tergarisnya tanah.
hatta antasaba baina, sehingga berdiri tegak depan Nabi. Fa habisahu masya, maka ditahan pokok itu dalam beberapa ketika. Summa qala lahu, kemudian Nabi kata kepada pokok itu, irji' kama ji'ta, pulanglah balik sebagaimana kamu datang. Faraja'a, pokok itu pulang. Faqala ya rabbi alimtu alla ma khafata alayya, ya Allah, aku tahu bahawa sebenarnya tidak perlu takut ke atasku. Wa nahwun minhu ani Umar, itu seumpamanya daripada Sayyidina Umar. Wa qala fi arini ayatan la ubali man kadzdzabani ba'daha, tunjukkan kepada aku ayat bukti, bukti mukjizat yang aku tidak akan kisah siapa yang mendustakanku selepasnya. Wa dzakara nahwah, dan disebut seumpamanya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Arabiyyin, Nabi berkata kepada Badawi, seorang Badawi, ara'aita in da'autu hadzal 'idqa, apa pandangan kamu kalau aku panggil pokok ini, min hadhihi nakhlah, daripada pokok tamak ini, atashhadu anni Rasulullah, nak tak kamu mempercayai dan mengakui aku ni Rasulullah? Qala na'am, orang Badawi pun berkatalah, ya, aku nak. Okey, pada ahu, maka Nabi pun panggil, faja'ala yang kuzu hatta atau, maka datanglah dia pokok tadi berjalan sehingga datang depan Nabi. Faqala irji' fa'ada ila makna, lalu Rasulullah SAW pun kata pulang balik, lalu dia pulang kepada tempat dia. Wa kharajahu Tirmidzi, hadis ini mengeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala hadza haditsun sahih, ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Okey. Kemudian kita baca sikit lagi ni hadis Haninil Jiz'i, Faslun fi qissati Haninil Jiz'i, fasal pada menyatakan kisah batang pokok tamar yang menangis, tangisan batang tamar. Ini ada orang buat kumpulan nasyid, buat nasyid kan. Saya tak tahulah kumpulan nasyid apa. Intim ke apa tak tahu. Ada orang peminat-minat nasyid boleh komen kat bawah tu lah. Kumpulan nasyid ada buat cerita pasal tangisan pokok tamar ni. Wa ya'dudu hadhil akhbara hadithu Aninil Jiz'i, dan menguatkan cerita ini oleh hadis tangisan pokok tamar. Wa huwa fi nafsihi masyhuratun muntashirah, dan hadis ini sendiri sebenarnya hadis yang masyhur dan tersebar luas. Wal khabaru fihi mutawatir, cerita tentang ini cerita yang mutawatir. Qad kharajahu ahlul hadis, mengeluarkan hadis ini oleh ahlus sihah, oleh periwayat kitab sahih, hadis yang sahih. Warawahu min sahabati bid'ata asyar, dan di kalangan sahabat yang meriwayatkannya berbelas orang. Minhum Ubay bin Ka'ab bin Atay, Ubay bin Ka'ab, wa Jabir bin Abdullah, wa Anas bin Malik, wa Abdullah bin Umar, wa Abdullah bin Abbas, Sa'd bin Sa'd, wa Abu Sa'id al-Khudri, wa Abu Raidatu, wa Ummu Salamah, wal Muttalib bin Abi Wada'ata, wa kulluhum, semua mereka menceritakan yuhaddithu bi ma'na hadzal hadis, dengan makna hadis ini juga, menceritakan cerita yang sama maknanya. Itu maksud dia. Walaupun lafaz ada perbezaan tapi cerita sama. Qala Tirmizi wa hadisu Anas sahih. Hadis Anas tu hadis yang sahih. Qala Jabir bin Abdullah kana al-masjidu maskufan ala juz'in nakhli. Adalah Jabir cerita masjid Nabi pada awalnya itu maskufan, atapnya itu daripada juz'in nakhli, daripada batang tamar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba, Nabi berkhutbah, yaqumu ila juz'in minha, Nabi akan berdiri pada satu batang pokok tamar, ya, daripada batang-batang yang menjadi tiang, yang menjadi binaan masjid Nabi, itulah Nabi akan menyandar situ. Falamma suni'a lahul mimbaru, apabila dibuat pada Nabi mimbar yang lebih khusus, lebih lebih sesuai, kerana ada seorang sahabat tawarkan diri pada Nabi. Hamba dia pandai Najjar, hamba dia ni tukang kayu. Dia suruh hamba, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak aku nak buat mimbar pada kabur ni? Nabi kata, buatlah. Jadi dia buat mimbar untuk Nabi khutbah dan duduk. Bila dibuat mimbar, sami'na lidzalikal jiz'i, kami dengar bagi batang tamar itu sautan, ada suara, ka sauti isyari, seumpama suara unta yang bunting. Suara unta yang bunting, mana suara tangisan lah. Wa fi riwayati Anas hatta irtajjal masjidu bi khuwariha, sehingga bergegar masjid. Bergegar ni makna kuatnya suara sehingga masjid dapat didengar bi khuwariha, dengan suaranya tadi. Khuwar ni macam suara tangisan binatang. Wa fi riwayati Sahlin, dalam riwayat Sahal pula menceritakan,
wa kathura buka'un nasi lima ra'auhu bihi, maka orang ramai pun menangis juga kerana mereka melihat nangisnya pokok tamar, mereka pun turut menangis. Wa fi riwayatin Muttalib, dalam riwayat Muttalib pula, wa Ubay, dalam riwayat Ubay, hatta tasadda'a wa syaqqa, sehingga pokok tadi ni terbelah, terbelah dia dan pecah dia. Hatta ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Pecah tu maknanya macam bukan pecah gitu bukan pecah berterabur, makna apa nama ni, mungkin ada retak lah raka. Fa wada'a yadahu alaih, lalu Nabi SAW letak tangannya di atas batang pokok tadi. Fasakata, maka diam pokok tadi pun senyap. Wa zada ghairuhu, diriwayatkan oleh selain daripada mereka tadi. Faqala Nabi SAW, inna hadza baka lima faqada min adh-dhikri, sesungguhnya pokok ini menangis kerana apa yang dia telah hilang daripada zikir khutbah. Dia tak dapat duduk memberi khidmat untuk aku berkhutbah padanya. Wa zada ghairuhu, dan menambah oleh selainnya, wallazi nafsi biyadih, demi Allah Ta'ala yang nyawaku dalam genggamannya, laulam altazimhu, kalaulah aku tidak peluknya, lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah, sentiasalah pokok ini akan menangis hingga hari kiamat. Tahazzunan ala Rasulillah, kerana sedih di atas Rasulullah SAW. Fa amara bihi sallallahu alaihi wasallam, lalu pun Nabi suruh, fadufina tahtal mimbar, lalu dia ditanam di bawah mimbar. Kadza fi hadithil Muttalib, begitulah juga disebut dalam hadis Muttalib. Wa Salim bin Sa'adin wa Ishaq an Anasin, wa fi ba'di riwayati an Sahlin, daripada sebahagian riwayat daripada Sahal, fadufina tahtal mimbar, mimbarihi, pokok ini ditanam di bawah mimbar Nabi. Au ju'ilat fi saqfi, ataupun dijadikan di atas saqf, maknanya dijadikan sebagai atap. Wa fi hadis Ubay, fa kana idza shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ilaihi, Nabi SAW bila sembahyang, dia sembahyang ke arahnya. Falamma hudima, apabila batang pokok ini robohkan, apabila apabila masjid hudimal masjidu, apabila masjid Nabi dirobohkan, mana bila orang nak buat pembesaran lah masjid Nabi ni, apabila nak buat pembesaran lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat lah, masjid itu dibesarkan, jadi diroboh sebahagian daripada masjid tersebut yang mana ada batang pokok tamar tersebut. Akhadahu Ubay ambil batang pokok tamar tu, fakana indahu ila an akalatul aradu, dan Ubay simpan batang pokok itu di sisinya sehinggalah anak-anak makan. Wa adarufatan, dan dia jadi habuk. Wa dzakara al-Isfirayni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'ahu ila nafsi, Nabi panggil kepada dirinya, faja'a, maka batang pokok tadi ja'a yakhrikul arda, datang memecahkan tanah, maknanya datang dari atas tanah. Faltazamahu, lalu Nabi peluknya. Thumma amarahu, Nabi pun suruh, fa'ada ila makani, lalu dia kembali ke tempatnya. Wa fi hadis Buraidah, dalam hadis Buraidah menyebut pula, faqala ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta aruduka ila ha'itil ladzi kunta fihi, Nabi kata kepada batang pokok tadi, kalau kamu nak, aku dapat pulangkan kamu kepada kebun yang kamu asal daripadanya. Nabi beri pilihan kepada pokok tamar, batang tadi. Mu nak tak, aku boleh pulangkan balik ke kebun yang kamu asal di situ. Fihi tambutu laka urukuka, di situ kamu akan tumbuh balik akar-akar kamu. Pokok ni telah dipotong ni, dipotong. Kenapa tak? Orang buat bangunan tak ambil sekali akar. Tapi Nabi kata boleh, aku boleh tanam balik dan kamu akan tumbuh balik akar kamu. Wa yakmulu khalquka, dan akan jadi sempurna ciptaan kamu tu. Ciptaan kamu akan jadi tumbuh balik macam pokok biasa. Yujaddadu laka husun wa thamarah, yang mana akan tumbuh bagi kamu daun-daun dan juga buah-buah. Itu satu. Ataupun wa in syi'ta aghriska fil jannah, kalau kamu nak, aku boleh tanam kamu dalam syurga. Fayaqulu awliya Allahi min thamarika, lalu wali-wali Allah, kekasih Allah akan dapat makan daripada buah kamu. Thumma asghalahu Nabi SAW, kemudian Nabi pun dengar, yastami'u ma yaqul, apa yang pokok tu kata. Faqala, kata pokok itu, bal taghrisni fil jannah, kamu tanamlah aku dalam syurga. Fayaqulu min awliya Allah, maka dapat makan daripada aku wali-wali Allah, kekasih Allah. Wa akunu fi makanil la abla fi, maka aku dapat berada pada tempat yang tidak akan musnah dah. Aku tidak akan
tidak akan jadi musnah dah dalam syurga kan. Fasami'ahu may yaliyahu, dapat dengar suara percakapan pokok ini orang yang duduk dekat tu. Faqala Nabi SAW, Nabi pun kata qad fa'altu, okeylah aku buat. Thumma qala ikhtara daral baqa, Nabi pun kata pokok ini memilih daral baqa ala daril fana, dia pilih untuk berada di negeri yang kekal, syurga di atas negeri yang fana iaitu dunia. Ada sedang kata tangisan sebatang tamar, dakmi intim rekod. Itu cerita bab nasyid berkaitan pokok tamar ni lah. Fakanal Hasan, adalah Hasan, Sayyidina Hasan, idza hadatha bihadza, bila diceritakan tentang hadis ini baka, beliau akan menangis. Wa qala, dia akan kata, ya ibadallah, hai sekalian hamba Allah, al khashabatu tahinu ila Rasulillah, batang pokok tamar ini rindu kepada Nabi SAW, syauqan ilai, kerana kasih rindu kepada Nabi, limakani, kepada kedudukan Nabi, kedudukannya. Fa antum ahaqqu an tashtaku ila liqa'ihi, kamu ni lebih berhak untuk rasa rindu untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu an Jabir bin Hafs bin Ubaidillah wa yuqalu Ubaidullah bin Hafs wa Aiman wa Abu Nadhatu wa bin Musayyib wa Sa'id bin Abi Karibi wa Quraib wa Abu Salih wa rawahu an Anas bin Malik al-Hasan wa Sabit wa Ishaq bin Abi Talha, rawahu an Ibn Umar, Nafi'un wa Abu Hayyah, rawahu Abu Nadhata wa Abu Dawud Waddak an Abi Sa'id wa Ammar bin Abi Ammar an Ibn Abbas wa Abu Hazim wa Abbas bin Sahli bin Sa'ad an Sahli bin Sa'ad wa Kathir bin Zaid an al-Muttalib wa Abdullah bin Buraidah an abihi wa Tufail bin Ubay an abihi. Qala al-Qadi kata Qadi Iyad Abu al-Fadl rahimahullah, fa hadha hadithun kama tarahu kharrajahu ahlus sihah. Hadis ini sebagaimana kamu lihat dikeluarkan oleh ahli sihah, ulama-ulama yang meriwayatkan hadis sahih. Rawahu minas sahabati man dzakarna, dan diriwayatkan daripada sahabat apa yang telah kami sebut. Wa ghaduhum, dan selain pada mereka minat tabi'in dhi'fuhum, ganda, berkali ganda daripada bilangan sahabat oleh tabi'in. Tabi'in lagi ramai lah. Ila man lam nadhkurhu, sehingga ada di kalangan mereka kami tidak sebut. Wa biman duna hadzal adadi, dan yang kurang daripada bilangan ini pun yaqa'ul ilmu, terhasilnya keyakinan dan ilmu yakin, liman i'tana bihadzal bab, bagi orang yang mengambil berat tentang bab ini. Maknanya hadis ini riwayatnya sangat banyak. Bukan sekadar tu, kalau kurang daripada riwayat itu pun membawa kepada ilmu yakin, kepada qat'inya dalil tersebut, maka sebanyak bilangan ini tidak dapat dinafikan. Benda ini bukan satu pendustaan, ini riwayat yang sahih. Cerita ini cerita benar-benar berlaku. Wallahul muthabbitu ala shawab, Allah lah yang menetapkan di atas kebenaran. Kemudian yang kata Syekh, faslun fi mu'jizatin ukhra, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan ke? Tidak ada, sekadar itu saja untuk kali ini, insya-Allah taala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.